Yang Muhammad Bakri. Okey. Ramai penyokong. Okey. Terima kasih kerana memberi saya ruang untuk turun sama membahaskan bajet 2013. Di sini saya nak tanya Menteri, berapakah pegawai penguatkuasa yang menjalankan kerja-kerja pencegahan pengemis bagi membendung masalah ini? Apakah kekerapan penguatkuasa menjalankan tugas pencegahan atas sekadar bertindak sebaik saja menerima laporan? Berhubung dengan program perumahan layak, beberapa projek yang telah dirancang dan projek yang terbengkalai mengikut negeri sehingga kini. Mengenai inisiatif menggunakan kadar jenayah, saya ingin menyatakan terdapat ramai anggota cawangan khas ditugaskan memantau aktiviti politik. Seharusnya boleh ditugaskan untuk mengawal jenayah. Bolehkah cawangan khas ini dihapuskan dan diserahkan ke Jabatan Siasatan Jenayah? Dalam isu pendidikan, adakah bilangan sekolah antarabangsa dibina operasi tanpa dikawal sedia oleh kerajaan? Kerana bagi sekolah menengah persediaan, bilangan yang diberi operasi di seluruh negara adalah 60 buah sahaja. Apakah garis panduan yang diguna pakai berhubung sekolah menengah persediaan? Berapakah syarikat dua dan tempatan serta perseorangan yang telah diberikan inisiatif pengecualian cukai? Apakah garis panduan yang digunakan dalam menentukan syarikat dan perseorangan yang layak? Mengapa kawasan tempat letak kereta Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar masih tidak sempurna walaupun surat 3 penggal bertukar menteri? Apakah ini janji ditepati? Apakah tidak boleh diberikan sedikit peruntukan kepada sekolah agama layak dan sekolah persediaan? Ekoran daripada pendidikan ini amat penting kepada masa depan negara. Berapakah jumlah pejabat awam mengikut kementerian yang berkelulusan dari negara China? Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyambung sedikit hujah yang dikemukakan Yang Berhormat Jelai tempoh hari berhubung Persatuan Bekas Polis Solidariti Anak Muda Malaysia SAMM telah membuat satu laporan berhubung minit mesyuarat EXCO ke 192 Persatuan Bekas Polis berhubung penyelewenang geran Perdana Menteri Kepala Persatuan di mana 40% komisen daripada RM500,000 Malaysia. Jumlah geran ini telah diberi kepada sebuah syarikat berantara di mana turut disebut nama Presiden MCA Datuk Seri Chua Soi Lek di dalam minit tersebut. Mengapakah komisen yang tinggi diberikan kepada pihak syarikat berantara tersebut? Apa hubungan persilan MCA dengan syarikat tersebut? Apakah penasihat tabung kebajikan yang juga Menteri Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan tidak mengetahui mengenai perkara ini? Losaknya sistem pengurusan dan penyampaian kerajaan apabila bukan setakat pemberian kapal selam sahaja mendapat komisen, kini menurut kepada geran kebajikan pula. Inilah masalah fundamental utama negara. Janji ditepati, janji manis mun, segalanya memerlukan komisen. Nato Yang di-Pertua, Muar mempunyai banyak bangunan-bangunan yang mempunyai lekaan seni bina kasih. Namun ada yang telah dilunturkan bagi membina bangunan yang lebih moden. Mengapakah bangunan ini tidak dipelihara sebagai satu entiti atau warisan sejarah? Selain itu, saya turut ingin membangkitkan masalah banjir kirap yang dihadapi di beberapa kawasan di Bakri. Menurut Jabatan Pengairan dan Sadarat Muar, masalah ini terjadi ekoran daripada hujan lebat selama 4 jam serentak dengan air pasang di Sungai Muar. Saya ingin mengemukakan pertanyaan kepada Kementerian Terbabit, apakah tidak ada sebarang pelancangan untuk mengatasi masalah ini?
Lala jawapan Kementerian Berhubung Sistem Pengangkutan Awam di Bukit Naning, kawasan Bakiri, menyatakan ia tidak dapat diselakan ekoran kerana tidak mempunyai pelanggan yang mencukupi. Kementerian tidak halus sekarang memikirkan soal untung kerana kerajaan bukanlah satu entiti swasta. Ia juga tanggungjawab sosial kerajaan dalam mensejahteraan rakyat. Tuan Yang di-Pertua, Laiklah Mua merupakan bandar dilaja, namun kemurahan awam dalam keadaan tidak memuaskan. Tebing sungai Tanjung Emas selain luntur, sehingga kan kerja pembinaan semula dilakukan berulang kali. Mengapakah tidak dilaksanakan projek pembinaan yang berjangka panjang? Mengapakah pihak Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Kerajaan Negeri sering menolak dada dalam isu membayar pudek kurang nenang biawak Mua? Mengapakah projek pembinaan bom-bom Mua Uptown yang telah melibatkan pembelanjaan sebanyak 500,000 dimulakan tanpa ada pembincangan dengan masyarakat setempat dan membajarkan dana hanya untuk dilaksanakan separuh jalan. Isu tapak perubusan sampah Bukit Bakiri terus dimainkan upama tadi. Mengapakah pihak kerajaan perlu menunggu sehingga tahun 2014 untuk melaksanakan janji yang telah dibuat bertahun lamanya? Mengapakah projek kedai layak satu Malaysia melibatkan kos yang tinggi? Tidak bolehkah diberikan pinjaman murah kepada pekedai lonceng sedia ada untuk menaik taraf kedai selain diberikan barang-barang lonceng bersubsidi seperti yang diperolehi oleh KRIM? Mengapakah pihak kerajaan tidak menggalakkan syarikat-syarikat petroleum untuk menyediakan bekalan NGV di setiap stesen ekoran tadi, harganya yang murah berbanding petrol? Tuan Yang di-Pertua, April tahun ini penduduk Penggalan mendapati Teguh Berhad telah menyediakan 2 koran di tepi tapak perumahan baru itu di tepi kampung Haji Abdul Ghani bin Osman, dan paip-paip yang digunakan oleh Saint Pam Dejes. Saya ingin tahu apakah penjabat alam sekitar sedar tentang isu ini dan apakah hasil siasatan. Isu perkuburan di Penggalan makin hangat kerana isu ini berkaitan dengan kepentingan dan nilai sejarah perkuburan yang berusia melebihi 100 tahun. Mengikut kajian, terdapat jirat yang berusia 160 tahun. Adakah Perdana Menteri setuju bahawa peminahan satu tapak perkuburan yang berusia 160 tahun untuk projek lepit yang tempoh beroperasi sepanjang 16 tahun merupakan satu polisi yang munasabah? Pada 13 hari bulan September 2012, Ngamun Kek berkata papasan telah diberi melalui kerajaan Johor kepada nenayan di Penggalan. Yang Berhormat Penggalan dalam ucapan beliau pada 4 hari bulan Oktober 2012 juga sebut begitu. Pada 14 hari bulan Jun 2012, Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri berkata hingga di setakat ini tiada bayaran papasan yang dilakukan, cuma sagu hati saja yang diberi. Kenyataan ketiga-tiga pihak telah menjanggal satu sama lain. Saya minta Perdana Menteri memberikan penjelasan mengenai isu ini. Saya minta SPAN menjelaskan adakah kajian telah dibuat mengenai kegunaan air projek lepit. Jika ada, apakah anggaran kegunaan air sehari untuk lepit dan juga zon perindustrian yang seluas 22,500 ekar ini? Apakah cadangan SPAN punca bekalan air boleh perolehi jika tiada? Jelaskan mengapa. Saya minta Kementerian Alam Sekitar jelaskan mengapa satu surat manubalas yang saya kirimkan pada 20 hari bulan Julai tahun ini mengenai DEIA projek lepit tidak dijawab. Saya minta supaya penjelasan mengenai 8 soalan tentang kalongan laporan tersebut. Di samping itu, jelaskan adakah Jomish bonsai mai dan tanah di sekeliling telah diberi oleh Petronas? Jika ya, berapakah perbelanjaan dalam pembelian tanah ini? Berapakah nilai harga kemurahan awam yang terlibat dalam pembangunan lepit?
Berapakah luas zon keselamatan laut di lingkungan parameter terminal petroleum laut dalam yang perlu dipatuhi melalui peraturan-peraturan di bawah Aktah Petroleum langkah-langkah keselamatan 1984. Kegagalan pilih saja lagi satu. Kegagalan kerai penelitian projek Lansir Terminal 1 sudah jelas bahawa dia tidak mempunyai kewibawaan sebagai sebuah syarikat minyak dan gas. Adakah sebuah syarikat sebegitu ada kemampuan apabila diberi konsesi membina Tamfan Terminal? Sekian, terima kasih.